اللهم صل وسلم على نور الأنوار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Penonton yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berdoa dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan kita kesihatan dan kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi pada kesempatan ini dan akan saya kongsikan beberapa perkara. Mudah-mudahan semua dapat mengambil sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang bakal saya kongsikan sebentar nanti. Muslimin musliman dirahmati Allah. Kalau kita tengok tarikh pada hari ini adalah 16 April 2020 bersamaan dengan 22 Syaban 1441 Hijrah. Ini bermakna secara kita tidak sedar bahawasanya bulan yang sangat kita tunggu-tunggu itu sudah hampir tiba. Yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dalam masa 8 hari lagi insya-Allah. Jadi dengan itu kita perlu buat beberapa persiapan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan agar apabila kita masuk saja bulan Ramadan, kita dapat bertahan di dalam bulan Ramadan dengan penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dimuliakan, semalam Ustaz Firda telah pun kongsikan dengan kita beberapa persiapan yang boleh kita lakukan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Seperti kita mempelajari ilmu fiqh berkenaan puasa, seperti kita menjaga kesihatan, kita mengambil tahu fadilah ataupun keistimewaan Ramadan, kita mengemas rumah dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini ingin saya fokus atau ingin saya memberikan perhatian kepada satu persiapan rohani dan jasmani yang paling terpenting bagi saya, iaitu persiapan taubat. Kita semua sedia maklum apa itu taubat. Semua tahu apa maksud taubat kalau seseorang kata dengan dia taubat. Tetapi adakah kita betul-betul tahu bagaimana boleh kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun apakah hakikat taubat yang sebenar? Mari kita masuk sedikit sebanyak berkenaan dengan taubat. Secara bahasa, taubat ini bermaksud kembali. Secara istilah syarak, taubat ini adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa itu dan menyesali perbuatan kita itu serta melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hakikat taubat yang sebenar. Bukan saja kita meninggalkan dosa, bahkan kita menyesal dengan dosa itu dan segera berbuat ataupun segera melakukan amal salih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada makna syarak ini dapat kita keluarkan 5 syarat-syarat taubat. Yang pertama, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Taubat dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan dosa kita itu kerana kita sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita takutkan azab Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata taubat kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meninggalkan dosa itu kerana kita ingin mendapatkan jawatan tertentu. Bukan dengan kita meninggalkan perbuatan maksiat itu dengan kita ingin menghambat hati seseorang, tidak. Taubat kita ini yang pertama syaratnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, taubatnya kita ini perlu diadakan dalam hati kita ini lahirkan perasaan menyesal di atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Menyesal dengan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Bukan sekadar kita meninggalkan, tapi dalam hati ini hadir
perasaan menyesal akan perbuatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, segera meninggalkan perbuatan itu, segera meninggalkan dosa-dosa itu. Kalau dosa yang kita lakukan itu dengan kita melakukan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera tinggalkan maksiat atau perbuatan itu. Kalau dosanya kita itu dengan kita meninggalkan kewajipan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, maka kita bergegas untuk terus salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah kita terus buang dan berazam, bertekad dalam hati agar kita tidak melakukan dosa yang sama pada masa akan datang. Kalau kita berjaya untuk melakukan sedemikian, maka itu merupakan buah ataupun hasil daripada taubat kita itu tadi. Yang kelima, hendaklah kita taubat sebelum pintu taubat ini tertutup. Maksudnya apa? Apabila matahari telah terbit di arah barat, maka taubat kita itu tidak lagi berfungsi. Jadi kita perhatikan 5 syarat taubat ini. Yang pertama, kita betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menyesal dengan perbuatan kita itu. Yang ketiga, bertekad ataupun kita segera tinggalkan perbuatan kita itu. Yang keempat, kita bertekad tidak akan mengulangi dosa itu, maksiat itu pada masa akan datang. Yang kelima, segera kita bertaubat sebelum pintu taubat ini tutup tatkala hari kiamat itu berlaku. Jadi penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita taubat, maka sesungguhnya Allah sayangkan kita. Allah sayangkan kita. Dan apabila Allah campakkan di dalam hati kita ini rasa menyesal, maka sesungguhnya Allah sayangkan kita. Kalau Allah timbulkan dalam perasaan hati kita ini rasa gelisah, rasa bersalah tatkala kita melakukan maksiat ataupun tatkala kita meninggalkan kewajipan, maka itu bermakna Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita. Jangan sia-siakan perasaan itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka lazimkanlah diri kita ini untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Besar mana dosa yang kita lakukan, banyak mana perbuatan salah yang pernah kita lakukan, kita harus yakin dan percaya bahawasanya pengampunan Allah itu, rahmat Allah itu sangatlah luas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa. Dan juga kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Di mana maksudnya? Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang beriman supaya kamu berjaya. Jadi di antara kunci kejayaan di dunia dan juga di akhirat dengan kita memperbanyakkan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan persiapan taubat ini salah satu daripada persiapan kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Agar tatkala nanti masuk bulan Ramadan sahaja hati kita dah bersih, hati kita dah tenang, kita rasa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita nak lakukan tak rasa berat, rasa ringan, dan sekaligus menjadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang lebih baik dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kesempatan, agar Allah berikan kita peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.